Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah-Nya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu tariqan bihi ila al-jannah." Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan urusan mereka itu untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, pertama sekali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah uji kita ini, kita dapat sama-sama menghadapinya dengan bijaksana. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin." Aku akan uji kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sedikit ketakutan. Dan antara ketakutan, kita akan rasa takut dengan penyakit, kita akan rasa takut dengan kematian, kita akan rasa takut dengan kehilangan harta dan seumpamanya. Jadi semua itu Allah nak lihat sejauh mana kamu sabar. Sabar itu juga disebut oleh Imam As-Suyuti. Ia bukan saja hanya kita sabar dan tawakal. Tak boleh kita kata tak apalah, kita tawakal kepada Allah Taala. Betul, kita kena bertawakal. Tetapi kita kena faham, tawakal itu mesti disusuli dengan azam. Apa dia? Kata Allah Azza wa Jalla, "Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah." Bila kamu dah berazam, iaitu berusaha, jaga, ataupun kamu melakukan segala usaha untuk mengelak daripada terlibat dengan coronavirus sebagai contoh, maka seterusnya kamu bertawakal pada Allah. Sebagai contoh, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita hari ini Allah Ta'ala uji kita dengan COVID-19. Semua orang takut, tuan-tuan. Tak ada orang tak takut. Ustaz-ustaz takut, Perdana Menteri takut, menteri-menteri takut, semua exco takut, hatta mufti-mufti pun takut. Semalam masa pertemuan dalam semua mufti-mufti seluruh Malaysia pun, dan juga pengarah-pengarah Jabatan Agama Islam, semua tak salah, semua buat begini, menghormati antara satu sama lain. Bukan maksudnya kita ini tidak mengikut sunnah, tuan-tuan. Tawakal itu sunnah. Tawakal itu sunnah, sebab Nabi SAW paling tinggi tawakal. Tapi pada masa yang sama, Nabi Muhammad SAW paling tinggi usaha. Kalau kita tengok dalam peperangan Badar, Nabi Muhammad SAW
Perang, sebelum perang tu berapa bulan? Kata Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Berapa bulan persediaan untuk berhadapan dengan peperangan Badar. Sampai masuk perang Badar, Nabi masih lagi berusaha untuk menang. Dan akhirnya Allah bagi kemenangan. Tapi bermula dengan usaha. Jadi sama juga tuan-tuan yang dikasih sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ini sedang uji kita dengan beberapa perkara. Antaranya Allah uji kita dengan virus yang sedang menimpa kita hari ini. Kalau kita lihat, ada beberapa negeri sudah menghalang beberapa tempat ataupun menghalang program-program di masjid dan surau. Macam kita di Selangor, kita tunggu majlis ataupun majlis fatwa negeri Selangor mengumumkannya pada esok. Negeri Sembilan dan negeri Perlis sudah mengeluarkan arahan. Perlis 14 hari tutup tanpa jamaah dan tanpa Jumaat. Begitu juga dengan negeri Sembilan, tutup Jumaat dan juga jamaahnya. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan, mesti ada sebab. Ramai yang bertanya, apa sebabnya? Kenapa tak tutup juga pasar malam? Kenapa tak tutup juga supermarket? Mesti ada sebab. Pertama, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita nak mengelak daripada fitnah yang boleh besar. Apabila berlaku bau-bau ni dekat perhimpunan tabligh, maka orang semua mengecam perhimpunan tersebut. Sebenarnya perhimpunan itu bagus, perhimpunan itu baik. Dia mengumpulkan semua umat Islam untuk membicarakan tentang perkara-perkara yang baik. Tetapi kesilapan mungkin ada silap dalam kalangan ramai yang ribu-ribu itu seorang yang disyaki berpenyakit dan dia ingat bukan hanya sekadar penyakit biasa, dia hadir menyebabkan virus itu bersebaran. Jadi itu merupakan satu usaha ataupun satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi oleh yang demikian, kita sama-samalah mengambil iktibar daripada apa yang berlaku. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, oleh sebab itu kita bincang dalam perbincangan yang sebelum ini tentang hukum ad-dinun nazafah. Islam itu agama yang bersih. Maka daripada apa yang berlaku ini, virus ini, kalau kita baca sejarah, semua bermula daripada kekotoran. Allah haramkan kita makan khinzir. Mesti ada sebab. Ini semua virus ini semua daripada khinzir. Begitu juga dengan binatang-binatang yang dikatakan bangkai, binatang yang diharamkan makan, kelawar dan seumpamanya. Semua tu daripada perkara yang diharamkan oleh Islam. Di Singapura, bila keluar coronavirus ini menyebabkan Mustafa, mall Mustafa itu penuh orang pakat beli makanan-makanan sembelih. Sebab apa? Dia yakin dengan kesembelihan orang Islam. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita masih lagi membicarakan mengenai hukum al-dhahab wal harir al-khalis haramun ala rijal. Kita masih membicarakan mengenai hukum memakai sutra. Ia adalah diharamkan dalam Islam. Apakah falsafah di sebalik pengharaman? وقد قصد الإسلام بتحريم هذين الأمرين على الرجال هدفا تربويا وأخلاقيا نبيلا. Islam telah mengharamkan kita ini menggunakan sutra dan juga emas untuk pakaian ataupun perhiasan umat Islam. Ada sebabnya, antaranya pertama, mengajar kita untuk tidak menyakiti hati orang-orang fakir miskin. Bayangkan pakai sutra bukan murah, bukan? Ya, bukan murah. Tai saja harga 2,000 lebih. Kalau samping ya di negeri Terengganu tu, bukan semualah. Kalau tanya toket-toket Terengganu, dia bagi tahu ada samping-samping yang harga mencecah 25 ke 38 ribu ringgit. Sebab apa mahal? Sebab sutra dan juga cotton. Sutra lebih mahal, lebih banyak daripada cotton, dan itu menyebabkan harga dengan mahal. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, oleh sebab itu Islam mengharamkan orang lelaki pakai pakaian daripada sutra ataupun emas. Fa'inal Islam huwa dinul jihad wal quwwah. Sebab Islam itu adalah agama jihad dan kekuatan. Yuhibbu an yakuna rajulan ar-rajul min madahir ad-dha'fi wat takatsur wal inhilal. Sebab Islam ini melihat orang Islam, orang lelaki itu nampak kuat. Bila orang Islam, orang lelaki pakai pakaian yang lembut-lembut, pakai pakaian daripada sutra, tidakkah ini menyebabkan nampak dan mereka itu sama macam lelaki, macam perempuan? Oleh sebab itu Islam mengharamkan perkara tersebut. Summa hunaka hadathun ijtima'i wara' hadha at-tahrim. Selain daripada mengajar kita untuk tidak menyakiti hati orang fakir miskin, yang kedua, emas dan juga sutra ini, tuan-tuan yang dikasihi sekalian,
Dari sudut masyarakat juga tidak bagus. Kenapa? Kerana dia luar daripada sifat ataupun kebiasaan di negara-negara Islam. Contoh, tuan-tuan berada dekat Malaysia, jarang kita tengok orang Malaysia pakai sutera. Orang lelaki pakai sutera, perempuan ramai pakai sutera. Tuan-tuan pergi negara Arab, lagilah orang Arab tak pakai sutera. Semua itu mesti ada sebab, dan ia mesti adalah untuk tujuan menjaga hak ataupun uruf yang telah ditetapkan oleh negara-negara tersebut. Jadi oleh sebab itu kita kena mengambil uruf itu sebagai adat. Al-adah muhakkamah. Adat itu menjadi uruf ataupun menjadi sumber kepada hukum. Ya, tuan-tuan sekalian. Pada masa yang sama, Islam juga tidaklah melarang sepenuhnya untuk orang lelaki pakai. Boleh. Dalam kitab Kifayatul Akhyar disebut orang lelaki boleh pakai sutera itu jika sutera itu bawah 40 ataupun 49%. Maknanya tak banyak. Itu pandangan yang disebut dalam Kifayatul Akhyar. Tapi walau bagaimanapun elak lebih baik daripada memakainya. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh pakai untuk orang lelaki ini bila dia sakit. Bila sakit, dibenarkan untuk pakai. Bagi contoh, sakit kulit. Pernah berlaku zaman Nabi SAW. Dan ia pastinya boleh untuk orang perempuan. Sebab orang perempuan memang sifatnya memakai pakaian-pakaian daripada sutera dan lembut. Wa inna mastasna nisa min hadha al-hukm mura'at li janibil mar'ah wa muqtada al-unusatha. Untuk menjaga sifat wanita yang pakai pakaian lembut, untuk sifat mereka yang memang fitrah mereka adalah lembut dan sebagainya. Tapi kita kena ingat dalam satu hadis yang disebut dalam satu hadis Nasa'i, hadis sahih, ayyuma imra'atin istaqtarat famarrat ala qaumin yajidu rihaha fa hiya zaniyah wa kullu 'ainin zaniyah. Wa iyyabillah. Nabi kata apa? Mana-mana perempuan yang pakai wangi-wangian melampau-lampau sangat, famarrat ala qaumin, dan berjalan di hadapan lelaki-lelaki, dia diduri untuk menunjukkan bau-bauan yang ada padanya, maka perempuan itu dikira wanita yang berzina. Zina itu bukan zina yang sebenar, tapi dia telah mengajak orang kepada zina. Wa iyyabillah. Wa kullu 'ainin zaniyah, dan setiap mata yang melihat itu adalah berzina. Maksudnya buat dosa dengan mata tersebut. Wa iyyabillah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, para ulama juga menjelaskan bagaimana kalau kita menggunakan ataupun batu-batu permata, adakah ia diharamkan untuk orang lelaki? Orang lelaki dia tidak salah kalau nak pakai pakaian-pakaian, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, daripada tak pakai rumput. Contoh orang lelaki dia pakai pakaian daripada pakaian yang mahal, contoh jenama yang mahal, tak salah. Orang lelaki pakai linen sebagai contoh, tak salah. Tapi kalau nak pakai pakaian-pakaian dan daripada sutera, memang hukumnya haram. Pakai daripada emas, hukumnya haram. Batu-batu, dia panggil batu-batu permata, tak salah. Ada yang pakai batu permata sampai harga ratusan ribu sebagai contoh. Daripada delima paling mahal. Kalau batu-batu permata, delima paling mahal. Jadi kalau boleh tak pakai itu, boleh tak? Boleh, tak salah. Dengan syarat awak mempunyai kemampuan. Kalau tak mampu, maka hukumnya haram pakai. Sampai buat pinjaman 7 tahun beli batu permata, itu memang tak cerdik. Dia nak beli mengikut kepada kemampuan. Kalau dia mampu, apa salahnya? Ya, tuan-tuan dan dikasihi sekalian. Bagaimana pula kalau ulama juga membicarakan bagaimana katakanlah pemaidani ni kapet yang dibuat daripada sutera penuh, adakah boleh untuk orang lelaki duduk di atasnya? Ulama bincang ada dua. Pertama, kalau sekadar untuk perhiasan di bawah dan ia digunakan untuk pijak, jarang-jarang sekali orang lelaki duduk atasnya, maka tidak ada salah. Tetapi kalau ia digunakan untuk apa? Untuk perhiasan yang digunakan memang dia duduk atas tu, atas cushion dia, atas tempat tidur dia, atas meja tempat pelapik dia, maka itu tidak dibenarkan. Dia termasuk daripada sutera yang dilarang untuk orang lelaki berhias dengannya. Sama dah emas dan perak. Tapi walau bagaimanapun ada pandangan mengatakan kalau setakat di bawah tidak ada masalah.
Siapa baru ni ada seorang hamba Allah balik daripada Kelantan. Dia pergi dekat apa? Masjid baru dekat Gua Musang. Masjid Al-Ghazali tu. Lebih kurang lah. Masjid yang cantik macam Masjid Haram. Dia kata kapet dia tak besar, berapa kaki, tapi seluruh masjid tu guna kapet. Kapet tu dia punya tu tak besar, dia kurang besar yang coklat ni, harga dia 2,500 untuk besar ni. Tapi seluruh masjid pakai. Dia tanya saya, dia kata, oh, boleh ke Ustaz masjid pakai apa nama kapet yang mahal-mahal? Tak salah. Kapet kat Masjid Haram tu, yang kat Masjid Nabawi, mahal, bukan murah. Tapi orang yang beli itu mestilah orang yang kaya, orang yang ada duit. Dia nak wakaf barang yang elok, maka apa salahnya? Mungkin kat rumah dia semuanya apa nama kapet-kapet yang berkualiti tinggi, maka tidak ada salahnya. Yang boleh digunakan untuk tujuan-tujuan wakaf dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seterusnya, libasul mar'ah al-muslimah. Apakah kriteria pakaian untuk orang perempuan yang muslimah? Waqad harrama al-Islam al-mar'ati an talbisa min al-thiyab ma yasifu wa ma yashifu amma tahtahu min al-jasad. Haram bagi orang perempuan pakai pakaian-pakaian yang menampakkan apa yang ada di bawahnya, maka itu tak dibenarkan. Wa mislahu ma yuhaddidu ajza'il badan, sampai nampak tubuhnya, itu juga diharamkan. Wa bi khasatin mawadhi'il fitan, khususnya tempat-tempat yang membawa pada fitnah, iaitu dada dan punggung. Bahkan ada ulama' dia tambah lagi, kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, bahagian peha. Mana peha tu nampak, hukumnya tetap haram. Kathadyaini wal khazar wal radaf wa nahwiha. Dada, punggung, bahu dan juga di bahagian belakang, itu semua tidak dibenarkan untuk orang lelaki lihat. Dan orang perempuan pun tidak boleh menunjukkan ia kepada orang lelaki lagi. Kata Nabi SAW, sinfan min ahli nar. Ada dua kumpulan yang dia termasuk daripada ahli neraka. Pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Isyaratil ilal hukam adzalamah a'da'u syu'ub. Wa'iyadzubillah. Satu kumpulan yang dikatakan masuk neraka Allah Ta'ala, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Satu kumpulan yang mereka ini ada tali, satu rotan yang digunakan untuk pukul orang. Ini ditujukan kepada siapa? Pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tak ikut syariat, pemimpin-pemimpin yang pentingkan diri. Semua mereka ini dikira golongan yang zalim dan mereka termasuk daripada mereka golongan yang dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat. Wanita yang berpakaian seksi berjalan di tepi pantai pula. Di tepi jalan, ya, mumilat ma'ilat, berjalan pula lengguk-lengguk. Pergi pejabat untuk sama juga. Ru'usuhun ka'asnimatul buhtil ma'ilah. Kepala mereka ada satu bonggol yang besar bagaikan bonggol unta. Ulama bincang apa yang dimasukkan dengan bonggol unta, iaitu zaman jahiliah mereka buka rambut mereka itu, dia hias, nampak macam bonggol unta daripada jauh. Tapi sekarang ni orang perempuan dia tak pakai bonggol unta dah. Dia hias rambut dia dalam rambut, tapi bila dia pakai tudung nampak macam bonggol unta. Adakah itu termasuk daripada pengharaman? Tidak. Sebab benda tu duduk kat dalam. Cumanya yang jadi haram apabila tudung jadi pendek. Sebab dia dah tinggi ke atas, tudung jadi pendek, nampakkan bahagian dada, hukum adalah hukum yang dilarang oleh Islam. Mereka ini semua tidak akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni yang paling dahsyat tuan-tuan, TikTok. Orang perempuan ambil dia buat TikTok, dia buat lagu-lagu, dia ikut gaya joget dalam keadaan pakai baju tidur pun ada, pakai baju yang seksi pun ada, baju pejabat pun ada. Semua itu menggairahkan bagi yang melihat, maka hukumnya adalah haram, tak dibenarkan oleh Islam. Tapi pelik tuan-tuan, kok yang itulah paling banyak orang tengok. Saya tengok views dia lebih daripada 500,000, kadang-kadang sampai juta views orang yang tengok. Tapi bila tengok mantan mufti wilayah bagi tazkirah pendek, adalah 20,000 orang. Tak ramai yang views tuan-tuan. Ini masalah dia. Yang lebih teruk juga ada orang lelaki pun buat juga. Yang tua dia buat dengan anak dia, sama 2 kali 5 10. Sama juga. Views dia masya-Allah mencecah 500,000. Jadi benda-benda yang membawa kepada maksiat memang orang minat tuan-tuan yang sekalian.
Sama juga macam kita buat penyebaran. Sekarang ni buat sebar-sebar dalam WhatsApp, macam-macam penyebaran dia buat. Akan berlakulah darurat lah, macam-macam. Ni menyebar benda-benda yang tak betul cukup cepat. Tapi kalau hadis Nabi nak disebar, Allahu Akbar, boleh nampak ada yang tak baca terus. Jadi oleh sebab itu kita kena bermuhasabah atas apa yang kita lakukan, ya tuan-tuan dan sekalian. Baik. Wal bukht naw'un min al-ibil, izam al-aslimah. Yang dimaksudkan dengan bukht yang atas kepala perempuan tu sama juga. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyifatkan dia satu bol yang tinggi di atas kepala perempuan untuk menunjukkan yang mereka ini mempunyai rambut yang panjang. Pun tak dibenarkan oleh Islam. Tapi kalau benda itu di dalam, itu khilaf. Ramai ulama mengatakan ia makruh sahaja. Tapi kalau ia sengaja nak menunjukkan rambutnya nampak, rambutnya panjang, dia seksi dan sebagainya, hukumnya adalah haram. Kana yanzuru min wara'il ghaib ila hadha zaman alladhi asbaha fihi bi tasfif syu'ur an-nisa wa tajmilha wa tanwi'i ashkaliha mahallat khassah. Jadi oleh sebab itu zaman Nabi SAW, Nabi larang para sahabat radhiyallahu anhum lepas mereka masuk Islam dia, dah tak boleh lagi mereka ini menghiaskan rambut itu di khalayak ramai, iaitu menunjukkan rambut dia orang, menunjukkan dia orang punya perhiasan tubuh kepada orang lain, kerana ia boleh mendatangkan kemaksiatan dan termasuk daripada pengharaman yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu ya tuan-tuan yang sekalian, benda yang disebut dalam kitab berhubung tentang pakaian perempuan yang muslimah. Jadi benda-benda macam ni kita cuma ambil perhatian. Memang pakaian orang perempuan tu banyak. Cumanya kita pakaian orang perempuan hari ni pun dia telah diislamisasikan. Dia macam apa nama? Macam Allah Muhammad dia kata apa nama tu? Jubah mengislamisasikan pakaian perempuan. Dia jubah dia ketat, sama juga hukumnya dia haram. Pakai baju kurung ketat pun sama juga dia haram. Apa lagi? Pakaian tak kisahlah baju apa? Kebaya. Macam mana baju kebaya ni? Baju kebaya. Kebaya. Baju kebaru, kebaya. Baju kebaya sama kebaya ni ketat. Ramai ketat. Kalau yang pramugari pakai tu bahaya. Memang tak boleh lah. Sah-sah tak boleh. Tu semua tak boleh. Nak pakai dalam rumah je lah tuan-tuan. Tapi orang perempuan dia tak nak pakai dalam rumah. Dia kata panas. Masalah kat luar boleh pakai pula. Tu confuse aku dibuat. Ya Allah Tuhan. Tuan-tuan perempuan, jadi saya baca satu muka surat je hari ni. Sebab kita berhenti awal. Azan je kita berhenti. Kerana musim-musim virus ni tutup lama-lama dalam masjid. Tapi dekat supermarket boleh lama. Assalamualaikum Ustaz. Saya duduk antara sempadan negeri. Jadi isu sekarang adalah solat jemaah di masjid dan Jumaat. Adakah saya perlu ikut fatwa negeri saya atau saya boleh ikut fatwa negeri lain? Contohnya wilayah tidak buat solat Jumaat, tapi Selangor ada solat Jumaat. Bolehkah saya di negeri wilayah solat Jumaat di negeri Selangor? Ini kan bagus. Orang yang jadi nak semayang pula. Ada orang dia kata bagus juga tak ada Jumaat ni. Kalau boleh sampai akhir tahun lah. Orang yang dah biasa datang masjid, tuan-tuan, dia ganti. Kita dah biasa semayang kat surau, datang kat masjid. Bila tak semayang tu kita rasa kata alamak, rasa tak sedap hati tau. Tapi bila kita pergi, kita rasa happy lah. Kalau tak pergi, kita rasa Allah macam mana, ada tak jalan lain? Maksud orang mula risau. Tambah-tambah semayang Jumaat. Dia dah biasa semayang Jumaat, datang awal, baca surah Kahfi kat surau. Jadi dia kata wilayah tak bagi. Sekarang ni wilayah tutup 10 hari. Boleh tak dia nak pergi ke negeri Selangor? Negeri Selangor belum keluarkan fatwa lagi. Esok akan diumumkan. Setiap bulan tak ada juga 10 hari. Jadi kalau katakan Selangor ada, dia nak pergi semayang dekat Selangor, dia duduk di wilayah, boleh tak? Boleh, tidak salah. Benda yang tidak menjadi haram, tak salah untuk dia tunaikan. Cuma kalau dia tu ada penyakit coronavirus ataupun COVID-19, dah sah doktor, kamu ada COVID-19, nak datang juga semayang Jumaat, hukumnya haram. Haram. AJK masjid boleh angkat dia, ikat-ikat hantar keluar.
Tak boleh. Itu hukumnya haram. La darara wa la dirar. Jangan mendatangkan mudarat pada orang lain. Macam tuan-tuan kat rumah ada rakan-rakan jiran tetangga tak berapa sihat. Baru ni saya tegur ada rakan daripada dia geng-geng kita orang juga, orang tabligh. Dia memang pergi, dia hadir jemaah tabligh di Seri Petalik. Kebetulan tengah minum, awal-awal lagi saya sound dia. Saya kata dah pergi check belum? Sebab dia duduk makan dengan saya ni. Dah pergi check belum? Alhamdulillah Ustaz dah pergi check. Dia ambil dah hingu-hingu saya semua dia check. Ada tak? Tak ada. Baru boleh minum. Jadi maknanya tuan-tuan, kena ambil perhatian. Jangan ambil mudah. Benda yang tak boleh, kita kata tak boleh. Walaupun benda tu asalnya boleh, tapi mendatangkan mudarat pada orang lain, hukumnya adalah haram. So sekarang ni dia sihat walafiat, cuma dia nak pergi sembahyang berjemaah di masjid. Contoh sekarang ni wilayah tak ada dah solat jemaah pun tak ada, Jumaat pun tak ada 10 hari. Dia nak sembahyang dekat negeri Selangor, boleh tak? Boleh. Selagi mana tidak mendatangkan mudarat pada orang lain. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, kalau kita pakai hand sanitizer tu kan yang ada alkohol, boleh bawa solat ke? Ke kita kena cuci bersih-bersih dulu dengan sabun baru ambil wuduk? Pencerahan Ustaz. Siapa cakap sanitizer itu haram? Yang sanitizer yang ada alkohol itu haram. Alkohol yang diharamkan adalah alkohol yang diambil daripada arak. Contoh, air arak, kena pada tangan. Ini kena basuh. Sebab arak itu najis sifatnya. Tetapi alkohol tidak najis. Bukan setiap arak itu ada alkohol. Dan tidak setiap alkohol itu arak. Itu dia punya kaedah. Jadi kena ingat, alkohol yang kita pakai kat sanitizer tu tidak najis. Ya? Alkohol yang ada dalam minyak wangi tidak najis, perfume, sebab ia daripada sumber yang lain daripada arak. So tidak najis. Assalamualaikum Ustaz, apa pandangan Ustaz jika seorang itu kedekut pada hal dunia, tapi bagi beliau untuk akhirat saja? Macam mana ni? Contohnya, beliau mampu beli kereta tapi tetap naik bas. Mampu beli rumah tapi menyewa. Dan apabila waktu buka puasa, beliau hanya iftar di surau. Tapi bab akhirat selalu infak dan sedekah. Pohon pencerahan. I'ti kulladhi haqqin haqqah, kata Nabi. Bagi setiap hak-hak ni. Kita, fa inna alaika hakun, ke atas diri kamu ada hak, ke atas keluarga kamu ada hak, ke atas keluarga kamu ada hak, ke atas semua yang terlibat dengan kamu ada hak, termasuk hak untuk bersedekah dan sebagainya. Jadi kalau kita mampu beli kereta, tak beli kereta, kita naik bas, maksudnya kita kufur nikmat. Sedangkan Allah kata, ala bi ni'mati rabbika fahaddits. Tidakkah dengan nikmat Tuhan itu kita kongsikan? Iaitu dengan apa? Dengan diri kita, keluarga kita, dan juga rakan-rakan kaulan. Ayat itu turun untuk korban. Ala bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada ulama mentafsirkan untuk korban, ada ulama mentafsirkan untuk sedekah. Tapi kalau kita ambil untuk korban, korban itu saja kita bagi 3. 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk kita, keluarga kita, 1/3 untuk jiran tetangga makan kita sama-sama gitu. Jadi 3 bahagian yang diberi oleh Imam Al-Ghazali. Justru jangan kedekut untuk keluarga, kerana itu juga merupakan tanggungjawab kita bersama. Bahkan bagi nafkah itu wajib, ya, tuan-tuan. Ada orang macam ni, memang ada. Assalamualaikum Ustaz, saya ada soalan berkaitan faraid. Contoh, sebelum berkahwin kita beli rumah dan telah lunas bayarannya pada waktu sebelum berkahwin. Adakah kalau kita mati nanti, isteri tetap dapat haknya berkaitan dengan rumah itu? Memanglah. Sebab bila faraid saja, bila mati, harta kita yang nama kita tu akan difaraidkan. Tak kiralah beli sebelum kahwin atau selepas kahwin. Sebab itu harta kita. Yang tak dapat untuk isteri itu ialah harta sepencarian. Tu kena beza 2 tu. Satu harta yang difaraidkan, satu lagi harta sepencarian. Harta sepencarian akan dilihat harta ni dibeli sebelum atau selepas. Tu lain kes. Itu kena tengok kepada keadaan, macam mana dia dapat harta tersebut. Tapi selalunya bab faraid, keluarga yang layak akan dapat faraid. Cuma harta sepencarian akan detail. Tengok apa sumbangan isteri itu dan seumpamanya. Assalamualaikum. Saya nak tanya, boleh ke kalau kita nak kahwin alamat di IC lain, tapi kita asal tempat lain? Sebagai contoh, alamat di Perak
asal daripada Kelantan. Mohon pandangan dari Ustaz. Oh, ini kan dari qadiyah. Katakanlah tuan-tuan alamat kat Kelantan, kena daftar di Kelantan, kahwin di Kelantan. Tapi walau bagaimanapun kalau nak kahwin di Selangor, kena buatlah permohonan. Itu bab kahwin tuan-tuan kena pergi ke Jabatan Agama lah, tanya dia punya prosedur. Boleh, tak ada masalah. Kahwin di mana-mana pun, cuma kena ikut prosedur, kena isi borang, kena dapat kelulusan apa ni? Lama tak kahwin, lupa lah. Dia kalau selalu kahwin ingat benda dia kan, tuan-tuan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada sedikit batuk dan selsema. Saya tengok Ustaz menerusi online. Saya teringin sangat nak pergi ke masjid sebab dah biasa pergi masjid. Adakah betul perbuatan saya ini sebab saya mengurungkan diri saya khawatir saya ini ada COVID-19 walaupun doktor telah mengesahkan saya tidak ada. Tapi saya takut nak pergi, saya duduk juga di rumah sampai sihat. Adakah saya dapat pahala macam orang yang pergi ke kuliah Ustaz malam ini? Macam-macam orang tuan-tuan. Tuan-tuan, orang yang mempunyai niat al-umur bimaqasidiha, setiap amalan itu balik kepada niat. Pertama dia dapat pahala kerana apa? Dia cuba elak diri dia daripada mendatangkan mudarat kepada orang lain. Dia ada selsema walaupun doktor kata dia tidak ada COVID-19. Cuma dia selsema, dia takut berjangkitnya selsema itu pada orang lain, dia mengasingkan diri dia. Maka itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, sebab Nabi menggalakkan kita la darara wala dirar. Jangan mendatangkan mudarat kepada diri dia dan kepada orang lain. Jadi sekarang ni pada orang lain dia tak nak, dia bersin ke orang lain, jadi orang dia was-was dan seumpamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah dia dapat pahala? Pertama dia dapat juga pahala seperti mana yang dia duduk dalam dia tengok dalam pakai phone, dia tengok dalam online, dia dapat pahala. Pahala apa? Pahala menuntut ilmu. Macam dia tengok orang dalam TV, ustaz dalam TV, ceramah dalam TV, bagi program-program dalam TV, tanyalah ustaz dan sebagainya. Dia dapat pahala macam duduk dalam majlis ilmu. Tak ada masalah. Cumanya, tuan-tuan yang dikasihkan, kalau datang lagi baik. Tetapi memandangkan dia tidak datang, dia dapat dua pahala. Pertama, pahala dia menuntut ilmu kat rumah. Nombor dua, pahala dia pahala untuk menjaga hati dan juga perasaan orang lain agar tidak terjebak dengan selsema dan seumpamanya. Jadi ini antara soalan-soalan online yang diorang hantar kat saya. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, semoga Allah Taala merahmati kita. Saya buka soalan untuk yang hadir kalau ada soalan. Ada soalan? Ada? Ya, hadir. Apa? Hamba duit. Berduit. Apa maksudnya? Apa? Doa. Maksudnya apa? Duit. Saya tak faham soalan. Ha? Macam mana? Okey. Haji tanya soalan. Nanti Haji tanya saya tadi. Saya tak buat jelas soalan. Yang ni jelas. Apa nama tadi? Berkaitan tentang penutupan masjid dan Jumaat untuk disebabkan corona, apa dalil dia? Ada dalil. Pertama, dalil yang paling kuat ketika berlakunya virus ataupun berlakunya wabak taun dekat Syam.
Umar bin Khattab sebagai ketua negara dilarang masuk ke dalam Syam sebab khawatir berlakunya kematian dan juga pemindahan wabak kepada Umar bin Khattab. Jadi oleh sebab itu Umar bin Khattab tidak masuk. Itu satu, menunjukkan pemimpin tak boleh masuk walaupun dia punya kesan tu besar. Itu yang nombor satu. Nombor dua, apa sebab kita tak boleh masuk ataupun kita tak boleh nak buka masjid itu ketika solat Jumaat, seperti mana yang dipegang oleh Mufti Negeri Sembilan dan juga muzakarah semalam. Tuan-tuan dan puan, ada sebab. Pertama, darul mafasid aula min jalbil masalih. Kita kena elak daripada berlakunya mudarat yang lebih besar daripada kita semata-mata nak ambil maslahat. Maslahat yang baik itu benda nak solat Jumaat. Solat Jumaat ni sunnah. Solat Jumaat ni sunnah Nabi dan ia merupakan benda yang wajib dalam Islam. Tetapi ada wajib yang lebih besar. Apa dia? Menjaga keselamatan umat Islam. Masjid ni tak ada masalah, dia tetap ada. Tapi orang dalam masjid ni kalaulah terjebak dengan wabak, maka ramai yang akan mati disebabkan wabak tadi. Na'udzubillah. Walaupun kita tahu nyawa tu di tangan Allah, tapi kalau disebabkan penyakit ini boleh menyebabkan kepada mati, dia panggil syibhu, yang sampai dekat dengan yakin, syibhul yaqin, dekat dengan atas paling yakin tu. Maka oleh sebab itu ulama mengharam ataupun mengambil keputusan untuk tutup Jumaat. Sebab bila ramai-ramai kita tak tahu siapa yang hadir. Ada yang degil, ada yang tak degil. Jadi bila datang benda-benda macam ni, lebih baik kita tutup. Darul mafasid, kita menghilangkan kemudaratan itu lebih baik daripada mengambil maslahat yang hanya seketika. Kalau dah bersebar jadi macam Itali, dah tak boleh buat apa, lebih teruk lagi kesannya. Jadi oleh sebab itu kita ambil kesempatan itu, dan mufti mengambil kesempatan itu untuk tutup seketika saja, tak lama, 10 hari. Jadi itu punya sebab. Pertama, kelab malam orang tak pergi. Orang Islam tak pergi. Yang pergi itu orang yang bukan Islam. Kita sangka baik kepada orang Islam. Nombor dua, pasar malam dan juga pasar-pasar raya ini memang telah diambil oleh kerajaan. Itu bukan di bawah Jabatan Agama Islam, bukan di bawah Menteri Agama, bukan di bawah mufti-mufti. Benda itu telah disarankan oleh Kementerian Kesihatan dan juga Perdana Menteri untuk memaklumkan kepada semua orang, elakkan pergi ke tempat-tempat seperti itu. Sebagai contoh, supermarket, elakkan. Pergi ke pasar malam, elakkan. Pergi bila nak pergi beli barang-barang yang utama saja. Jadi orang akan pergi bila perlu. Macam surau ni, dia semua orang nak datang. Orang lelaki datang, orang perempuan datang bila azan saja. Jadi kita cuba elakkan daripada datang itu untuk seketika. Pertama, adalah masa untuk bersihkan surau dan masjid daripada kuman tersebut ataupun virus. Yang kedua, kita dapat elakkan mudarat itu ataupun kemudaratan itu lebih besar dan lebih mendatangkan keburukan kepada umat Islam. Ya, wallahu a'lam. Tengok contoh macam perhimpunan tabligh tu kan. Bagus benda, tapi disebabkan seorang mungkin dia tahu dia ada penyakit demam, dia pergi juga, menyebabkan dah 100 orang lebih dah dapat disahkan coronavirus daripada kehadiran tersebut. Jadi oleh sebab itu kita kena ambil perhatian. Ya, kita ambil jalan selamat agar orang tak nampak bahawa masjidlah punca tersebarnya orang kata apa? Penyebaran virus. Ya. Jadi kita ambil jalan lebih baik untuk menutup benda terbaik itu. Wallahu a'lam. Mana mic ni? Ya. Mana mic Isa ni? Keluar dah. Ada. Ini soalan last. Azan ni. Salam. Berduit. Alhamdulillah. Oh, itu maksudnya. Doa, usaha, tawakal, ikhtiar. Iyalah betul tu. Itu yang disebutkan faiza azamta fatawakkal Allah. Bila kita ditimpa musibah, kena banyakkan doa.
Doa ni pula dia tak semesti kita buat dekat masjid semua. Dekat rumah boleh buat. Ketika tuan-tuan perempuan bangun tahajud, tuan-tuan boleh buat. Semayang malam jangan lupa buat. Banyakkan doa. Lepas tu usaha. Sekarang ni habislah kerajaan, habis macam-macam cara dah buat. Saya terlibat untuk buat kajian tu, buat kajian ni. Kawan-kawan dekat Jabatan Mufti buat kajian hukum. Usaha dah macam-macam cara dah. Kementerian Kesihatan macam-macam cara dah. Fikir tu, fikir ni sampai tak cukup dah. Katil dekat hospital. Ya, sebab nak bagi kuarantin dan sebagainya, usaha. Lepas tu apa lagi? Ikhtiar. Ikhtiar dia masuk usaha dengan ikhtiar lebih kurang sama. Ikhtiar ni bahasa Arab, usaha bahasa Melayu. Lepas tu tawakal. Tawakal lepas kita dah usaha, macam contoh kita dah masuk, kita nak datang ni mandi dah. Mandi pula pakai sabun Dettol tu kan. Pakai baju pula bersih dah. Lepas tu masuk tadi pakai sanitizer. Semayang tak salam dah. Jumpa orang semua macam ni semua dah. Lepas tu keluar, pakai sanitizer lagi. Balik rumah. Macam-macam cara dah kita buat. Tapi kalau nak kena juga, itulah ujian Allah Ta'ala. Tapi kalau kita pergi menadah, siapa yang ada kena coronavirus, sudah maklum? Oh saya, pergi peluk. Saya ambil air liur lagi masuk mulut dia. Wabillahi taufik. Itu namanya wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Melemparkan diri kamu dalam kehancuran. Jadi alhamdulillah kita sekarang ni semua dah bertawakal. Saya tawakal. Kalau nak ikutkan saya takut lagi. Orang semua nak salam. Pergi ceramah aja mesti orang nak salam. Ustaz dia kata, ustaz mana ada coronavirus, jangan main. Ustaz dia kata boleh bawa juga. Jadi itu sebabnya ustaz-ustaz pun tak salam kan. Mufti-mufti pun tak salam sama-sama dia. Macam ni semua. Jadi tuan-tuan bila keluar semua jangan salam baik. Macam ni sudah tuan-tuan. Kita ambillah nasihat daripada Kementerian Kesihatan, kita sama-sama buat, insya-Allah selamat. Baru ni orang buat analisa kenapa Jepun paling sikit. Sebab Jepun dia ikut arahan. Pertama dia orang ni memang bersih lah. Yang kedua dalam beg tu semua ada sanitizer. Dalam kereta diorang ada, memang diorang guna selalu. Kita pun sama lah tuan. Dua, nombor tiga diorang memang jaga suruh. Diorang punya batuk memang Jepun dia tak batuk macam kita. Asyam tu kita rabur semua dah. Lepas tu nombor dua, asyam ni tangan. Dua, Jepun tak. Jepun memang dia akan keluar tisu atau macam ni. Tu memang cara Jepun. Sebab kita UKM ada kat Jepun. Jadi memang dia orang sangat jaga benda tu. Sebab paling kurang. Dan bila arahan daripada kerajaan, dia orang semua pakat jaga. Jadi semoga tuan-tuan dan puan Allah selamatkan kita. Dan Allah selamatkan kita punya taman kita Bukit Mahkota ini. Tak kira lah Bukit Mahkota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semoga semuanya selamat insya-Allah. Saya doakan kita selamat dan terjauh daripada virus yang menakutkan ini. Dan banyak-banyakkanlah berdoa. Sebab kata Haji Mak Isra tadi, banyakkan berdoa biar Allah jaga keselamatan anak-anak kita. Yang risaunya anak-anak ni antibody tak kuat. Kita doakan mereka ni selamat ya. Tapi selalunya budak-budak ni Allah jaga dengan malaikat insya-Allah. Di samping tu jaga juga dia orang dengan pemakanannya, dengan pergaulan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada sisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujib ad-da'awat. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.